Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Megah Sendirian Berhad akan membentangkan laporan projek kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Sufi bin Zulkarnain, Nurul Emma binti Adnan, Hazikah binti Naim, Muhammad Farid bin Nazari, Aiman Najmi Putra bin Abu Bakar. Sebagai pengenalan, saya akan menerangkan mengenai amalan teori perakaunan kos. Dari segi maksud, perakaunan kos merupakan proses penilaian dan pemprosesan data daripada aktiviti yang berlaku dalam sesebuah organisasi seperti organisasi penghilangan, dan maklumat ataupun data yang diproses ini akan digunakan untuk membuat proses perancangan, pembuatan keputusan dan kawalan dalam sesebuah organisasi. Menurut takrifan daripada CIMA, perakaunan kos dapat ditarifkan sebagai penggunaan prinsip, kaedah serta teknik perakaunan dan pengkosan bagi tujuan penentuan kos dan penganalisan simpanan atau lebihan berbanding dengan pengalaman dua standard yang sebelumnya. Bagi tugasan ini, kami menjadikan Julis Manufacturing Sdn Bhd sebagai syarikat hipotetikal untuk tugasan ini. Seterusnya, kepentingan amalan perakaunan kos ini ialah untuk menyediakan ramalan keuangan, belanjawan, analisis varian, maklumat kewangan dan pengkosan. Selain itu, segala data dan maklumat juga dapat digunakan oleh organisasi untuk pembuatan keputusan agar tidak berlaku pembaziran atau kerugian di masa hadapan. Selain itu, amalan perakaunan kos ini juga dapat menjadi penumpuan masa hadapan sesebuah organisasi. Baiklah, profil syarikat Megah Sdn Bhd yang pertama ialah latar belakang syarikat. Megah Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat perkilangan pembuatan biskut yang berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1995 dan mula beroperasi pada tahun 2020 di sekitar Johor. Megah Sdn Bhd ditubuhkan untuk mengambil peluang dalam bidang pembuatan biskut yang semakin berkembang maju di Malaysia, di samping menyahut saranan kerajaan untuk melahirkan usahawan Bumiputra yang mampu bersaing dalam bidang perindustrian makanan halal. Megah Sdn Bhd mempunyai rancangan perniagaan yang diatur dengan baik dan berusaha menjadi sebuah perniagaan yang maju dan dikenali. Kami akan berusaha untuk mengembangkan lagi perniagaan ini bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara juga, dengan kerjasama bersama syarikat-syarikat pengeluar dalam menjayakan perniagaan ekspor dan mengambil peranan sebagai syarikat yang menguruskan hubungan antara pembeli dan penghilang. Misi syarikat kami ialah memberi perkhidmatan berkualiti terhadap pelanggan di samping menghasilkan produk yang halal, murah dan sedap yang dapat menarik minat dan memuaskan hati pelanggan. Visi syarikat kami pula ialah menjadi antara syarikat perkilangan biskut ternama di Malaysia yang menyediakan produk yang berkhasiat, bermutu tinggi dan dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat. Profil syarikat Megah Sdn Bhd yang kedua ialah produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Produk Megah Sdn Bhd merupakan produk berasaskan biskut yang mempunyai pelbagai perisa, bentuk dan saiz, di samping menyediakan perkhidmatan khusus pembuatan biskut yang sedap dan mengenyangkan. Megah Sdn Bhd juga menyediakan penghantaran tempahan atas talian dan terlibat secara aktif dalam expo-expo jualan maupun jualan promosi. Seterusnya ialah struktur organisasi. Struktur organisasi syarikat kami ini diketuai oleh Ketua Pengarah iaitu Muhammad Sufi, kemudian dibahagikan kepada dua bahagian iaitu penghilangan dan juga pentadbiran. Di bahagian penghilangan pula dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama ialah Jabatan Pembuatan yang diketuai oleh Muhammad Farid, dan kemudiannya yang kedua ialah Jabatan Pembukusan diketuai oleh Aiman. Seterusnya bahagian ini juga memfokuskan berkenaan dengan pengeluaran. Kemudian di bahagian pentadbiran, pengurus kewangan merupakan Hazikah dan pengurus pemasaran ialah Nurul Emma. Di bahagian pentadbiran ini kami memfokuskan tentang pengurusan kewangan dan juga pemasaran dan promosi produk. Proses pengeluaran terdiri daripada dua jabatan sokongan dan dua jabatan pengeluaran. Bagi jabatan sokongan yang pertama iaitu Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan, jabatan ini bertanggungjawab untuk menjalankan pembangunan untuk meningkatkan lagi kualiti serta mereka cipta biskut yang memenuhi spesifikasi syarikat. Selain itu, terdapat juga Jabatan Penyelenggaraan yang sangat penting kerana jabatan ini perlu memastikan kelancaran proses pengeluaran. Dalam Jabatan Pembuatan, terdapat beberapa aktiviti yang dilakukan. Aktiviti yang pertama ialah aktiviti mencampurkan bahan mentah untuk dijadikan sebagai dough. Kemudian,
dough akan diproses menggunakan mesin khas yang memproses dough menjadi kepingan-kepingan nipis. Kepingan-kepingan dough akan melalui proses percetakan. Dough yang telah dicetak dan terbentuk akan terus melalui proses pembakaran. Setelah ianya dibakar, biskut yang terhasil akan disejukkan buat sementara waktu. Kemudian, produk yang terhasil akan diperiksa untuk memastikan ianya memenuhi spesifikasi dan kualiti. Ia juga terus disusun untuk melalui proses seterusnya, iaitu pembungkusan yang akan dilakukan oleh Jabatan Pembungkusan. Seterusnya kita beralih kepada tujuan perakaunan kos. Mengapa kami menggunakan perakaunan kos sebagai kawalan utama kos syarikat? Hal ini demikian kerana kawalan sangat penting kepada pihak pengurusan, terutamanya untuk menentukan operasi jabatan, proses dan kos dalam keadaan terkawal. Dengan adanya kawalan, ia membolehkan setiap bahagian dan organisasi bekerja dengan cekap untuk mencapai objektif syarikat yang telah ditetapkan. Sebab kedua ialah data-data yang diperolehi dari perakaunan kos boleh digunakan untuk mendedahkan segala pembaziran dan kerugian yang telah berlaku yang disebabkan oleh ketidakcekapan supaya tindakan dapat diambil dengan segera. Maklumat kos yang dipersembahkan dengan betul dan tepat amat berguna kepada pihak pengurusan untuk membuat keputusan yang boleh memberi kesan terhadap prestasi dan kedudukan kewangan perniagaan sama ada dalam jangka masa pendek maupun jangka masa panjang. Dengan menganalisis maklumat dan aktiviti kos yang lepas serta membandingkan dengan maklumat kos yang terkini, ia akan membantu dalam membuat perancangan yang lebih baik dan seterusnya dapat mempertingkatkan prestasi pada masa hadapan. Perakaunan kos dapat menyampaikan maklumat-maklumat untuk membolehkan sesuatu perniagaan merancang aktivitinya untuk mencapai sesuatu objektif seperti meningkatkan untung atau mengukuhkan kedudukan kewangan syarikat. Akhir sekali, penentuan harga faktor kos merupakan faktor yang penting di samping beberapa faktor yang lain seperti pasaran, persaingan dan lain-lain. Data-data kos dari perakaunan kos membolehkan kos sesuatu item dikira untuk tujuan menetapkan harga sebelum item tersebut dijual. Kos-kos yang terlibat dalam operasi syarikat ini terdiri daripada kos bahan langsung, kos buruh langsung, overhead perkilangan dan belanja pentadbiran dan jualan. Bahan mentah langsung yang terlibat dalam proses pengeluaran ialah tepung gandum, minyak sayuran, tepung jagung. Dan bahan mentah tak langsung yang terlibat ialah gula, garam, sirap glukosa, susu tepung, ejen penaik, yeast, perasa dan lain-lain bahan mentah. Kos buruh langsung terbahagi kepada dua, iaitu untuk jabatan pembuatan dan juga pembungkusan. Kos-kos yang terlibat dalam overhead perkilangan pula ialah gaji penyelia, kos buruh tak langsung, pembaikan dan penyelenggaraan, belanja sewa, utiliti kelang dan bekalan. Bagi belanja pentadbiran dan pejabat, perbelanjaan yang terlibat ialah gaji pengurus, gaji kaki tangan sokongan, belanja sewa, angkutan keluar, utiliti pejabat, telefon dan internet serta komisen. Komisen yang diberikan kepada pengedar adalah sebanyak 5% daripada jualan. Seterusnya adalah jenis perakaunan kos yang terdiri daripada normal atau sebenar. Pengekosan kos terbahagi kepada beberapa sistem dan bergantung kepada sistem pengekosan yang bersesuaian dengan pengeluaran tersebut. Antara sistem yang sering digunakan dalam pengiraan kos unit bagi sesuatu pengeluaran adalah sistem pengekosan normal dan sistem pengekosan sebenar. Melalui sistem pengekosan normal, kos yang terlibat adalah kos yang dikira melalui kos bahan langsung sebenar, kos buruh langsung sebenar dan kos overhead perkilangan diserap. Manakala sistem pengekosan kos sebenar pula terdiri daripada kos bahan langsung sebenar, kos buruh langsung sebenar dan kos overhead kilang yang sebenar. Jenis pengekosan kos yang diamalkan oleh Mega Sendirian Berhad dalam mengukur kos unit adalah sistem pengekosan normal.
Hal ini kerana pengeluaran barangan di Mega Sdn Bhd adalah berlandaskan barang yang dikeluarkan, iaitu barang yang bersifat homogen, kuantiti barang yang diminta adalah sangat banyak serta pengeluaran mengikut tempahan. Slide seterusnya iaitu jenis pengekosan. Seperti mana yang kita tahu bahawa kos yang terlibat untuk setiap unit pengeluaran perlu kita ambil kira untuk mengira kos seunit produk tersebut. Jadi untuk jenis pengekosan ini, seperti mana yang kita tahu bahawa terdapat dua jenis kaedah pengekosan yang boleh digunakan, iaitu kaedah pengekosan tempahan kerja dan juga kaedah pengekosan proses. Di mana pengekosan tempahan kerja ini biasanya untuk produk yang dikeluarkan berasaskan spesifikasi pelanggan, dan juga pengekosan proses pula adalah untuk produk yang dikeluarkan secara besar-besaran. Move to the next slide, kita dapat lihatlah perbezaan pengekosan tempahan kerja dan juga pengekosan proses. Megah Sdn Bhd telah menggunakan kaedah pengekosan proses kerana kita telah mengambil kira faktor-faktor keluaran, pengumpulan kos kami dan juga tempoh untuk pengumpulan kos itu. Jadi untuk keluaran ini adalah perbezaannya kita dapat lihat antara tempahan kerja dan juga proses. Tempahan kerja adalah untuk keluaran bersifat heterogeneous, manakala pengeluaran untuk kaedah pengekosan proses pula adalah homogeneous, iaitu produk biskut kami adalah dikeluarkan secara besar-besaran dan juga tidak mengikuti spesifikasi pelanggan. Maka dengan itu kami telah mengambil kira faktor keluaran ini dan telah menggunakan kaedah pengekosan proses. Di samping itu juga kita dapat lihat jugalah pengumpulan kos kami berdasarkan proses dan juga jabatan yang perlu dilalui sebelum dapat membentuk inventory barang siap. Dan juga tempoh untuk pengumpulan kos kami juga adalah berdasarkan tempoh perakaunan. Untuk slide seterusnya ini, kita dapat lihat bahawa ini adalah proses yang perlu dilalui oleh daripada bahan mentah untuk menjadi barang siap. Kita dapat lihat bahan mentah itu perlu melalui proses adunan, proses menguli, proses pembakaran dan juga pembungkusan, dan akhirnya barulah dapat membentuk satu inventory barang siap, iaitu biskut. Selanjutnya itu adalah pengumpulan, pengklasifikasikan dan peruntukan kos. Adalah seperti dokumen sumber yang menunjukkan nilai-nilai bagi kos yang terlibat. Dokumen sumber yang digunakan untuk mengumpul kos adalah mengikut jabatan yang terlibat. Sebagai contoh, jabatan yang terlibat adalah jabatan pemasaran, jabatan pengeluaran dan sebagainya. Contoh-contoh kos yang terlibat adalah kos bahan langsung, kos buruh langsung, kos overhead dan kos jualan dan pentadbiran. Seterusnya, pengklasifikasian kos. Pengklasifikasian kos merupakan suatu proses selepas pengumpulan kos dengan mengelaskan semua keperluan yang penting supaya Megah Sdn Bhd dapat memaksimalkan tahap penggunaan bahan ketika dalam proses penghasilan suatu produk. Berdasarkan jenis pengeluaran, Megah Sdn Bhd boleh mengklasifikasikan kos kepada dua jenis, iaitu kos tetap serta kos berubah. Perakaunan kos. Perakaunan kos merupakan proses pengagihan kos bagi setiap produk yang dikeluarkan oleh Megah Sdn Bhd. Melalui peruntukan kos ini juga, Megah Sdn Bhd dapat mengelakkan berlakunya pembaziran dari segi bahan mentah, kos pengangkutan, kos penyimpanan bahan mentah itu sendiri. Perbincangan dan juga cadangan tentang Megah Sdn Bhd. Kami menggunakan kata kunci iaitu kos dan juga keuntungan. Ini berkenaan dengan mindset peniaga-peniaga di luar sana, iaitu mereka ingin beroperasi secara untuk mengurangkan kos dan juga meningkatkan keuntungan. Kos dan juga keuntungan. Jadi ini adalah kata kunci yang menjadi perbincangan dan juga topik perbualan untuk slide terakhir ini, di mana bagaimanakah cara untuk Megah Sdn Bhd dapat mengurangkan kos serta meningkatkan keuntungan. Jadi untuk cadangan untuk mengurangkan kos adalah Megah Sdn Bhd perlu meneruskan kaedah perakaunan normal. Hal ini kerana dengan menggunakan kaedah perakaunan normal untuk syarikat ini, sebarang keputusan dan penyediaan maklumat perakaunan akan lebih mudah dan juga cepat untuk disediakan. Malahan, apabila kita menggunakan kaedah perakaunan normal, tempoh menunggu untuk mengesan kos sebenar itu tidak lama.
Jadi, untuk mengurangkan kos, yang kedua adalah dengan menggunakan sistem pengurusan inventory yang lebih cekap dan efisien, iaitu just in time. Dengan menggunakan kaedah just in time ini, Megah Sdn Bhd dapat memotong kos pegangan dan juga dapat mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, seperti inventory yang telah luput ataupun inventory yang sudah rosak akibat lama diperam ataupun tidak digunakan di dalam gudang. Jadi kita ingin mengelakkan kerugian ini ditanggung oleh Megah Sdn Bhd. Jadi untuk meningkatkan keuntungan pula adalah Megah Sdn Bhd boleh memvariasikan lagi pelbagai kaedah pemasaran. Contohnya seperti sekarang ini, seperti mana yang kita lihat bahawa negara kita dilanda oleh banjir yang tidak pernah berlaku beberapa kebelakangan ini, dan peniaga-peniaga di luar sana cenderung untuk memberikan bantuan seperti syarikat Maiden, Petronas dan juga Decathlon. Dan kesannya kita dapat lihat masyarakat di luar sana mula untuk menyokong produk-produk keluaran daripada Maiden, Decathlon dan juga Petronas. Jadi kami menyarankan agar Megah Sdn Bhd dengan mengeluarkan produk yang mudah dimakan, iaitu biskut, dapat memberikan sumbangan dan juga bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Secara tak langsung, masyarakat akan mula untuk menyokong produk keluaran Megah Sdn Bhd dan juga mula mempromosikan kebaikan yang telah dilakukan oleh Megah Sdn Bhd. Ini secara tak langsung, Megah Sdn Bhd dapat meningkatkan keuntungan dan juga dapat meluaskan jaringan jenamanya di peringkat negara. Sekian, itu sahaja daripada Megah Sdn Bhd. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan juga kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Terima kasih.